Melihat game ini ada, kalau saya ceritakan, game ini ada berbalas serangan, tetapi pada kedudukan agak kompak sama ada di bahagian depan, di bahagian tengah, yang menyaksikan lolosnya bahagian tengah untuk Penang maupun Pahang itu terjadi. Betul, saya setuju. Kalau kita lihat balik, perlawanan seimbang. Kedua-dua pasukan juga mempunyai peluang untuk menjaringkan gol. Di sini kita boleh nampak pasukan Pahang membuat 7 ataupun 6 percubaan. Ada 3 ataupun 4 yang betul-betul on target dan berjaya menghasilkan 3 gol. Sama juga dengan pasukan Penang. Mereka membuat 6 percubaan tetapi ada 1 sahaja yang dapat betul-betul ke arah pintu gol dan dapat menjadikan 1 gol. Dan di sini memang bagus untuk Seri Pahang sebab mereka seharusnya malam ni memulakan dengan kemenangan sebab mereka belum pernah menang. Jadi kemenangan malam ni cukup baguslah untuk mereka untuk membina momentum yang cukup baik di perlawanan-perlawanan akan datang. Menyebut Seri Pahang, pastinya kita akan menyebut nama Azam Aziz. Dan akhirnya Azam, seperti kita ketahui, seorang pemain yang kreatif. Dia tahu pada ketika bila mahu melakukan hantaran dan percubaan. Dan jaringan yang dihasilkan, lihat bagaimana efisien, sangat berkualiti percubaan ini tanpa diberikan pressure yang kuat daripada pemain-pemain Penang FC. Betul, saya setuju. Kerana kita boleh nampak Nur Azam membawa masuk bola itu dan dia tahu kekuatan dia adalah kaki kanan. Dan ini saya rasa adalah satu mungkin pergerakan kegemaran Nur Azam Aziz sebagai pemain midfield attacking. Dan dia membuat satu percubaan saya rasa yang cukup baik dan tidak menunggu lama, dan dia boleh nampak di mana penjaga gol Penang FC duduk dan membuat satu percubaan. Baru saya rasa nak tanya soalan tu. Cukup baik. Posisi Katul Anwar sebagai penjaga gol. Ya, saya rasa kita boleh nampak Katul berjaya juga membuat sikit tampanan, tetapi disebabkan bola itu terlampau maybe laju dan on target, dan kita boleh nampak jugalah bola itu menerjah ke jaring Penang FC. Seri Pahang juga dilihat ini antara penyakit mereka, penyakit lama mereka. Apabila kedudukan mereka menyerang dengan baik, tetapi pada ketika check in, check out, saya katakan check in ketika Penang melakukan serangan, keadaan kelang kabut, kemudiannya yang diperlukan adalah clearance ataupun option-option yang mereka adalah keluarkan bola dan sebagainya. Itu agak sedikit lewat dilakukan, yang mengakibatkan jaringan yang dihasilkan oleh Shukri untuk pasukan Penang FC. Betul, saya setuju. Kita boleh nampak walaupun pasukan Pahang bermain dengan cukup baik pada malam ini, terutama sekali bahagian pertahanan, tetapi ialah sedikit kesilapan ataupun kelekaan membuang bola itu dengan cepat, dan ini membuatkan pasukan Penang FC berjaya mencuri ataupun mendapatkan jaringan penyamaan di separuh masa pertama. Ya. Okey, kalau dilihat juga hari ini meletakkan pemain-pemain seperti Swirat dan juga Azam Aziz di samping Rodley, Hidalgo. Pemain-pemain ini sebenarnya sudah kita ketahui mempunyai satu mindset attacking yang baik. Okey, kalau dilihat David Rodley sedikit di bahagian bawah sebagai defensive midfielder, memberikan ruang kepada Hidalgo untuk bergerak lebih selesa dengan Azam. Ini terjadi saya ada lihat tadi game, nampak Hidalgo dan juga Nur Azam Aziz, Hidalgo belah kanan, Nur Azam Aziz belah kiri, nampak mereka cukup selesa di position mereka, dan Rodney bermain di belakang mereka, cuma membantu mereka untuk membuat serangan. Dan kita boleh nampak Nur Azam Aziz berjaya menjadikan 1 gol, dan Hidalgo juga berjaya membuat 2-3 assist yang cukup baik untuk pasukan Seri Pahang pada malam ini. Okey, jaringan kedua yang dihasilkan oleh Seri Pahang menerusi David Rodley dalam keadaan kelang kabut. Hari ini saya sendiri menjadi tanda tanya apa yang tak jadi tentang pasukan Penang FC, kerana lihat pada keadaan kelang kabut sebegini, ada 2 pemain yang paling mudah untuk melakukan tandukan dan ia menjadi milik David Rodley. Sedangkan pada kedudukan itu, kesemuanya hanya memberikan tumpuan kepada bola yang pada kedudukan bola travel di hujung sini, Zah. Ya, ini kita boleh nampak ini adalah satu kedudukan yang betul untuk Rodney. Kita boleh nampak dia duduk di belakang dan menunggu hantaran daripada bahagian kiri untuk bila menanduk dengan mudah untuk gol yang dijaringkan oleh Rodney. Dan mungkin pemain pertahanan Penang FC tidak nampak 2 pemain Pahang FC, Seri Pahang ada di belakang, dan di situ juga ada Rodney, dan bola betul-betul sampai di atas kepalanya, dengan mudah dia menjaringkan gol. Hari ini sebenarnya mereka bermain dengan switch play yang sangat baik. Switch play bagaimana? Balik kepada kita bincang tadi bagaimana Hidalgo dan juga Azhar. Kedua-duanya melakukan hantaran-hantaran switch play yang cepat, kemudiannya bermain di bahagian tengah untuk mereka lebih selesa.
tidak ada saya rasa tekanan untuk bermain secara press secara 100%. Betul. Kita boleh nampak mereka begitu selesa dengan keadaan tu, dan mungkin pasukan Seri Pahang berjaya mengadakan taktikal yang cuba diterapkan oleh coach mereka dengan membuat pressing di bahagian attacking third. Dan kita boleh nampak keselesaan yang ada untuk Hidalgo dan juga Nur Azam Aziz apabila mereka cuba membuat serangan ataupun mencari gol untuk pasukan Seri Pahang. Minit ke-73, Shane Janelli menghasilkan jaringan ketiga. Juga saya rasa menerusi satu counter attack yang serba baik, sangat well prepared, bergerak sebagai attacking yang baik. Lihat pergerakan ini, Azhar. Ada ruang untuk hantaran itu dilakukan, Zah. Ya, sebagai striker ini yang seharusnya ada, menghidu peluang apabila pemain lain untuk membuat crossing apa semua lah. Dan kita boleh nampak dia berlari ke depan dan juga membuat satu tapping yang melewati penjaga gol pasukan Penang FC, dan saya rasa ini salah satu gerakan yang mungkin dilakukan masa dalam latihan dan dapat diterjemahkan dalam perlawanan. Apa punca Penang FC malam ni? Mungkin mereka pun belum menang lagi satu perlawanan, jadi mungkin tekanan tu ada tinggi untuk mereka memenangi perlawanan yang pertama untuk memastikan mereka memulakan kemenangan. Tidak seharusnya menunggu dengan lebih lama untuk memenangi perlawanan yang pertama, tetapi bermain di gelanggang Pahang. Saya rasa mungkin malam ni mereka sedikit gugup dan juga tekanan untuk mencari kemenangan yang pertama. Saya takut satu lah, bila tim-tim yang tak menang ni back to back. Ya. Jadi faham-fahamlah. Okay. Kita akan mendapat. Saya rasa saya faham. Berkemungkinan kita akan dapat sesuatu nama baru dan sebagainya. Ini mungkin akan terjadi. Okey. Tetapi keyword saya rasa hard working dan juga mentaliti pemain. Saya lebih suka untuk melihat Seri Pahang malam ini dengan barisan di bahagian midfield. Itu turning point utama pada pasukan Seri Pahang. Betul. Yang menggerakkan malam ni untuk Seri Pahang bahagian midfield. Tetapi daripada apa yang coach mereka bagi tahu, lebih more ofensif mereka bermain, attacking. Jadi kita boleh nampak 3 gol berjaya dijaringkan, tetapi ada 1 gol yang tidak dikira dan ada 2 ataupun 3 shot on target. Jadi rasanya malam ni memang kita boleh nampak dengan jawapan yang diberi oleh coach Seri Pahang panjang. Jadi saya rasa kita boleh nampaklah kegembiraan dalam kamp pasukan Pahang itu sendiri. Jadi kami bawakan Nya Insun Mata Kaji Semarin Sen Zul Helmi Zanazam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hafizal. Apa khabar Hafizal dan juga tetamu di studio? Nizaruddin Yusof. Gandingan mantap pada malam ini, seperti di atas padang juga. Masya-Allah. Makan. Nak juga? Nak juga. Okey, siapa nak mula kita? Osom ke siapa nak start dulu? Okey Hafizal, saya tak nak banyak cakap, saya nak tanya Hafizal sebab saya rasa Hafizal dengan Nizaruddin dah banyak cakap pasal game malam ni, termasuk Pahang lawan Penang. Yang mana soalan saya, adakah Christopher Gamel boleh dikatakan wajar ataupun relevan kekal membimbing Pahang, Hafizal, berdasarkan kemenangan malam ini? Awak kalau bagi soalan memang A. Pada saya wajar untuk dikekalkan berdasarkan corak permainan. Saya rasa dia telah mendapat dia telah melakukan homework yang sangat baik. Dengan kalau lihat kepada Zul, kalau lihat hari ini Hidalgo, lihat Azam Aziz, corak permainan mereka, serba-serbinya pertukaran posisi itu berlaku tidak seperti posisi asal. Dia mahukan sesuatu yang baru, fresh, dan ia berhasil pada pengamatan saya. Betul. Dia mencuba position baru dan saya rasa baru 4 perlawanan untuk pasukan Seri Pahang. Seharusnya coach Seri Pahang kekal lah untuk membimbing mungkin sampai ke hujung liga. Okey, soalan saya pula, kenapa Malaysia lepas 4 game dia nak kena buang? Kalau tak menang nak kena kenapa ini terjadi, Zul? Saya rasa itu trend. Apabila trend, siapa tak ikut dia tak into trend lah kan. Jadi itulah yang berlaku dalam negara Malaysia. Tetapi apa yang saya boleh kongsikan untuk Seri Pahang FC ini agak menarik. Yang mana selepas kemenangan tadi di bilik persalinan, pemain meraihkan kejayaan itu bersama coach Gamel. Yang pastinya itu petanda positif bahawa saya rasa Gamel akan masih menerajui Seri Pahang FC
Walaupun pada hari ini dia yang mencari saya orang pertama di bilik sidang media kerana sebelum ini menerusi tweet saya yang sebenarnya tak mention pun nama, yang tak mention pun pasukan, tetapi ramai yang merujuk kepada kedudukan Gamal akan ditukar dengan juratih, bekas juratih sebelum ini. Tetapi pada sidang media agak clear yang mana ada petanda yang positif bahawa Seri Pahang FC begitu utuh bersama Christopher Gamal, juratih dari Perancis ini untuk peranan-peranan mendatang selepasnya, Hafizal. Gamal cakap apa kat awak? Dia cakap jom pergi makan dengan saya bawa makan makanan Perancis, dia cakap depan ni. Oh, itu dia punya deal macam tu lah. Dia punya dia macam tu. Dia maksudnya cerita lain tu belakang cerita lah. Cuma dia cakap dia tak kisah apa yang keputusan daripada management. Yang penting dia puas hati membawa pasukan. Kerana bagi dia apa pun keputusan pengurusan dia ikutlah. Dia cakap itu lumrah dalam sepak kan. Tetapi bagi dia mahu deliver apa yang dia buat dan setakat ini dia berpuas hati. Yang menariknya, Fizal, untuk 5 perlawanan ataupun 4 perlawanan, pasukan Pahang diborosi 5 gol. Average 1 gol saja. Jadi perbandingan itu lebih baik jika dibandingkan dengan tahun lepas, yang mana tahun lepas mereka diborosi 7 gol daripada 5 perlawanan. Jadi pendekatan Gamal dengan membawa masuk pemain import seperti penjaga gol itu ada sedikit sebanyak mula menuaikan hasil lah. Persembahan department defending Pahang itu lebih baik berbanding sebelum ini. Nak kekalkan konsisten tu juga penting tu lah. Yep. Selepas ini mereka akan bertemu Selangor. Satu peranan yang saya rasa agak sukar. Dan tetapi keyakinan disuarakan oleh Gamal untuk momentum itu diteruskan dengan pemain-pemain yang sedia ada yang dia cakap berada di landasan yang tepat lah, Afizal. Okey, malam ni juga menyaksikan tidak boleh saya gunakan perkataan mana-mana rancang tak menjadi ya ini. Penang FC. Penang. Okey. Kekalahan pertama yang terbesarlah untuk musim ni dan gagal untuk mencatatkan kemenangan daripada 5 ataupun 6 perlawanan. Saya rasa kedudukan Thomas Truka lebih menjadi tumpuan selepas ini. Yang mana saya dikatakan adakah situasi ini akan berkaitan dengan kedudukan dia. Dia cakap memang akan berlaku, tetapi dia rasa dia deserve untuk diberi peluang kedua kerana beliau tidak dapat menggunakan barisan terkuat dalam beberapa perlawanan. Contohnya pada malam ini ketiadaan Rafael Vita di bahagian pertahanan dan juga ketiadaan Casagrande di bahagian serangan. Apa yang boleh dilakukan oleh Truka untuk memastikan keputusan positif. Jadi dia terpaksa menerima hakikat dan mungkin akan menukar sedikit taktikal ataupun formasi selepas saingan Liga bersambung. Itu pun jika beliau masih berkhidmat bersama Penang FC. Next tweet yang tu lah. Ya, betul. Next tweet macam tu. Bila nak tweet tu? Kejap lagi, tapi saya rasa mungkin pasukan Penang akan melihat dengan lebih terperinci. Tetapi macam biasalah, macam Hafizal bercakap tadi, selepas 3-4 perlawanan ada yang direhatkan. Tidak mustahil lah, dekat mana-mana jurulatih di dunia pun apabila berlaku kekalahan, kita berjangkakanlah situasi ini akan berlaku kan. Jadi mungkin akan berlaku dalam sejam 2 jam lagi, kita tak tahu. Okey, terima kasih Zul. Mamu je lah Penang kalah, dia okey? Dia tak okey, tapi insyaAllah kejap lagi kita akan sahur dekat nasi vanggir. Kena kari, okey. Thank you Zul. Sama-sama Hafizal. Baik, mungkin tadi Zulhan Mizan Azam. Ini memang lumrah, tetapi sebenarnya dalam keadaan saya pun kadang-kadang dah lama sering memikirkan kenapa kita harus meletakkan kebergantungan kepada key players sedangkan rotation itu perlu dilakukan. Okey, kalau tak ada player dua ni, okey, ini faktornya. Saya rasa tidak adil sebenarnya untuk pasukan. Ya, betul, saya setuju kerana kita bermain bukan saja untuk 2-3 orang saja, Fizal. Satu tim. Malah bukan 11 orang tetapi 25 orang. Jadi tidak guna kalau kita sign player-player itu tapi kita tidak gunakan. Jadi kita mengharapkan 2-3 ini player yang key player. Jadi bila mereka tak ada,
jadi satu kesukaran untuk pasukan itu. Dan berbalik kepada pasukan Penang, saya rasa itu bukan alasan lah untuk mereka menidakkan hari ini kekalahan kepada pasukan Seri Pahang. Jadi untuk saya mungkin pasukan Pahang, Seri Pahang bermain dengan lebih baik daripada pasukan Penang FC. Saya suka kepada apa yang Zul katakan, bagaimana di dressing room selepas perlawanan. Pemain-pemain bergembira dengan close-up Gamal. Saya rasa ini satu petanda yang sangat baik sebenarnya untuk cerita di dressing room untuk pasukan Seri Pahang.